Legenda sepasang kembar yang dibuang oleh seorang raja yang kejam yang bernama Amulius. Tarikh yang lebih tepat adalah sekitar 770 sebelum Masihi. Sebuah legenda pasangan kembar dibesarkan serigala yang mengasaskan salah sebuah tamadun paling agung dalam sejarah dunia. Amulius merupakan seorang raja yang menaiki tahta selepas menggulingkan Nimitor daripada tahta sebuah negara kota yang bernama Alba Longa. Selepas berjaya melaksanakannya, Amulius telah menghapuskan keturunan lelaki Nimitor bagi mengelakkan sebarang usaha untuk menjatuhkannya. Manakala anak gadis Nimitor yang masih dara dihantar menjadi perawan Vestal, seorang pandita wanita yang menyembah Dewi Vista dan bertanggungjawab memastikan api suci kuil Vista masih lagi menyala. Namun dipendekkan cerita, Ria Silva telah melahirkan dua orang anak yang bernama Remus dan Romulus. Romulus dan Remus yang masih menyusuh badan ibunya itu diarahkan untuk dilontarkan ke dalam sungai Tibrius sebelum diselamatkan oleh serigala jadian. Kembar ini sempat disusuhkan manakala diberi makanan oleh seekor burung Raja Udang. Akhirnya, mereka berdua ditemui oleh pasangan pengembala kambing iaitu Pustulus dan isterinya Akalarintia yang kemudiannya membesarkan pasangan kembar itu sehingga dewasa. Pekerjaan Romulus dan Remus adalah bermula sebagai seorang pengembalah kambing mewarisi pekerjaan ayah angkat mereka. Diceritakan pada suatu hari ketika mereka sedang kusyuk menjaga kambing-kambing mereka, mereka terserempak dengan para pengembala Raja Amulius. Pergaduhan tercetus antara mereka yang berhasil dengan Remus ditangkap dan dibawa menghadap Raja Amulius. Raja zalim ini tidak mengetahui bahawa Remus dan Romulus adalah anak Ria Silvia yang telah dijatuhkan hukuman mati di sungai Tibrius suatu ketika dahulu. Dalam kepalanya, pasangan kembar itu sudah lama mati. Romulus pula telah mengumpulkan rakan-rakan pengembalanya yang lain lalu mengetuai misi menyelamatkan adik lelakinya yang berakhir dengan kematian Raja Amulius. Pada waktu itu, penduduk Alba Longa telah menjemput Romulus dan Remus menjadi raja baru mereka. Namun, permintaan itu ditolak oleh pasangan kembar ini. Sebaliknya, mereka telah menabalkan Nimitor semula menjadi raja. Pasangan kembar ini sebenarnya memasang impian untuk membinas kota mereka tersendiri. Lokasi sasaran mereka ialah tempat mereka ditemukan oleh serigala jadian pada ketika mereka masih bayi. Di sinilah pasangan kembar ini mula bertelaga antara mereka tentang lokasi yang paling sesuai untuk membuka kota mereka. Romulus mengimpikan untuk membuka kota di atas puncak Bukit Palatin, manakala Remus pula memilih Bukit Avantin. Persengketaan mereka berakhir dengan Romulus telah membunuh Remus. Kematian Remus telah disusuli dengan tertubuhnya kota Rom pada sekitar 753 sebelum Masihi. Untuk menarik orang menjadi sebahagian daripada populasi, Rom telah menjadi tempat para buangan untuk tinggal dan membangun kota baru itu. Namun, selepas beberapa ketika penubuhan kota Rom, mereka mendapati bahawa Rom kekurangan warga kota wanita untuk mengisi kekosongan itu. Wanita di kota yang berhampiran iaitu Sebain menjadi sasaran utama. Namun, permintaan Rom kepada perempuan Sebain ini ditolak mentah-mentah, menyebabkan Rom menjalankan satu muslihat yang licik dan berlakunya pergelutan dan peperangan antara dua buah negara. Romulus sendiri memimpin angkatan tentera. Kemenangan Romulus ini dicatat sebagai kemenangan pertama di antara kejayaan demi kejayaan yang agung dalam peperangan yang bakal dicapai oleh Rom pada masa hadapan. Walaupun kalah pada pertempuran pertama, Raja Sebain iaitu Titus Statius tidak terus menyerah kalah. Raja Sebain telah mengarahkan tentera Sebain mengapung kota Rom di atas bukit Capitoline, salah satu daripada 7 buah bukit dalam Rom sendiri. Di sinilah kisah pengkhianat pertama Rom yang pertama terukir.
Seorang perempuan Bristol yang merupakan anak salah seorang komander terkenal Rom telah menawarkan untuk membuka sendiri pintu ke dalam kota Rom untuk ditukarkan dengan apa yang dipakai oleh tentera Sabaean di tangan kiri mereka. Apa yang dimaksudkan oleh terpia ialah gelang-gelang emas yang disarungkan. Namun, tentera Sabaean telah melemparkan terpia dengan perisai yang dibawa oleh tangan kiri mereka sehingga mengundang kematian si gadis itu. Tubuh pengkhianat itu ditolak dari tebing tinggi di Bukit Capitoline yang kemudian akan menjadi tradisi untuk mana-mana penjenayah Rom dihukum bunuh di tempat yang dinamakan Terpian Rock. Terpia kemudian akan sinonim dengan gelaran untuk mana-mana pengkhianat Rom. Dalam masa yang sama, Rom hampir kalahkan kerana pengkhianatan Terpia ini, sehinggalah diselamatkan oleh Dewi Jupiter yang telah mendatangkan air panah yang mendidih lalu dituangkan ke atas bala tentera Sabaean. Kegagalan Sabaean untuk menakluk Rom telah membawa kepada perjanjian keamanan yang termeterai antara Rom dan Sabaean, sambil kedua raja memerintah bersama Rom dan Sabaean. Sepanjang 5 tahun pemerintahan itu, kedua-dua tamadun ini berkongsi antara mereka kebudayaan, kekayaan sehinggalah pengetahuan, seperti strategi dan taktikal ketenteraan berbeza yang dimiliki oleh mereka berdua. Namun, kerjasama ini tamat kerana perbuatan Titus sendiri yang ditangkap memberikan perlindungan kepada musuh yang telah menjarah negara kota sekutu mereka. Titus telah dibunuh oleh Romulus sekaligus membuatkan Romulus menjadi satu-satunya Raja Rom. Romulus dikatakan menghembuskan nafasnya yang terakhir sekitar 717 sebelum Masihi ketika beliau berusia 53 tahun. Dipercayai kerana dibunuh oleh para senjata Rom yang tidak berpuas hati dengan pemerintahannya.